Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video sebelum ni saya bercerita tentang kontrak sosial. Dan kontrak sosial yang pertama yang diperkenalkan di Greece 2500 tahun dulu yang dipanggil demokrasi. Iaitu satu perjanjian di antara pemerintah dan yang diperintah. Social Contract Malaysia tahun 1957 adalah kontrak sosial yang pertama dalam dunia dan boleh dikatakan unik. Sebab bukan saja dia satu perjanjian di antara pemerintah dan yang diperintah, tetapi di antara berbilang kaum juga. Tak ada lagi dalam dunia social contract seperti begini. Saya nak bercerita hari ini tentang sistem demokrat dan sistem diktator. Dua sistem yang telah mengganti sistem asal iaitu sistem monarki. Sebelum tu, di Greece, di Persia, di beberapa empire dalam dunia, mereka menggunakan sistem monarki. Monarki memerintah dan dalam kes ini, absolute monarki. Tapi 2500 tahun dulu, sistem monarki ditukar dengan sistem demokrat atau demokrasi. Dan di dalam sistem ini, mereka memerintah bukan lagi satu orang ataupun satu autokrat, tetapi melalui sekumpulan orang. Satu council atau majlis, ataupun satu senat, di mana rakyat memilih wakil mereka, wakil rakyat untuk duduk di dalam majlis ataupun senat dan memerintah negara secara berkumpulan. Not one man rule, but the rule of a committee. Ini diamalkan beberapa ratus tahun. Dan akhirnya Rom muncul sebagai kuasa dunia semasa itu dan memerintah hampir keseluruhan Eropah termasuk England. Dan Rom memerintah England selama 300 tahun, 300 years the Romans were in England. Tapi akhirnya Empire Rome ni hancur. Berlaku masalah di England, di Germany, di Perancis, dan juga di Rome sendiri. Dalam Rome pun banyak masalah, internal problem, di mana berlaku rebut kuasa, pemimpin dibunuh, dan senator dibunuh, Roman senator. Jadi sistem demokrasi sudah rosak, sudah tidak lagi boleh diguna. Lagi lama, lagi hancur Rom, lagi banyak masalah Rom menghadapi. Akhirnya mereka terpaksa mengganti sistem demokrat atau sistem demokrasi dengan sistem yang kita katakan autokrat. In this case, dictator, the rule of the dictator. Diktator ni, gambaran yang diberi oleh Barat ialah diktator ni satu sistem yang jahat, a bad system. Tidak semesti. Maksud diktator ni, pemerintah yang dictate. The ruler dictates. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, hala tuju negara dan sebagainya is dictated by one man. Bukan by a senate or committee or council. So ini dipanggil dictator. The dictator is one man who dictates. Tidak semesti sistem ni tak baik. In fact, walaupun demokrasi, sistem demokrat ni boleh dikatakan diperkenalkan di Greece 2500 tahun dulu. Tetapi filosofer seperti
Socrates, Plato, mereka menentang demokrasi. Mereka beritahu demokrasi ni bukan sistem yang baik. Sistem ni tidak menjamin keadilan, justice. Mereka kata, filosofer Greek ni, mereka kata sistem yang lebih baik ialah sistem diktator. In this case, benevolent dictatorship. A benevolent dictator is better than a democrat, kata filosofer Rome. Mereka yang tak tahu apa maksud benevolent dictator, pergi Google lah. Find out what it means. So even the philosophers ataupun the great thinkers of Greece 2,500 years ago tak terima demokrasi. Mereka kata demokrasi ini tidak menjamin keadilan. Does not guarantee justice. Yang lebih penting ialah justice, keadilan. Islam juga mempertahankan keadilan, justice. Islam is about justice. Dan Islam tidak maknanya mengamalkan sistem demokrasi. Sekira sistem demokrasi diguna pakai di Madinah 1400 tahun dulu misalnya, Nabi Muhammad SAW tidak akan dipilih sebagai pemerintah Madinah. Oleh kerana orang Islam minoriti. Yang majoriti di Madinah orang Yahudi, orang Jahiliyah, orang Kristian. So, sekiralah Nabi Muhammad terpaksa bertanding di dalam satu pilihan raya, Nabi Muhammad akan kalah. Dan hari ini orang Melayu tidak akan jadi orang Islam, orang Melayu akan kekal sebagai orang Hindu atau orang Buddhis, agama asal orang Melayu. Dan Islam sendiri tidak mengamalkan demokrasi. Ambil contoh. Di Thailand baru ni, Parlimen Thailand telah meluluskan rang undang-undang yang menghalalkan atau membenarkan perkahwinan di antara lelaki dan lelaki dan perempuan. So, same-sex marriage has been approved by the Thai Parliament. Ditentang hanya oleh 20 ahli parlimen. Hanya 20 ahli parlimen tentang, yang lain semua menyokong. Islam tidak membenarkan, Islam mengharamkan perkahwinan di antara lelaki dan lelaki ataupun perempuan dan perempuan. Tapi katalah dari 222 ahli parlimen, 122 undi untuk meluluskan rang undang-undang menghalalkan perkahwinan di antara lelaki-lelaki atau perempuan dan perempuan. Hanya 100 ahli parlimen yang menentang. Bermaknanya, perkahwinan same-sex marriage di Malaysia halal. Kerana parlimen sudah mengundi dan majoriti dalam parlimen sudah lulus rang undang-undang tersebut mengikut demokrasi. Okey, orang lelaki boleh kahwin orang lelaki atau orang perempuan boleh kahwin orang perempuan. Tapi Islam tidak akan terima. Islam tidak akan mengiktiraf perkahwinan same sex sebagai halal. Walaupun undang-undang ni telah dilulus mengikut proses demokrasi. Islam tak terima demokrasi kalau kita nak melaksanakan atau nak mengubah hukum Allah. Bermaknanya, demokrasi tak boleh apply di dalam Islam. Islam tak terima demokrasi. Kalau Islam terima demokrasi, maknanya semua undang-undang Allah boleh dipindah melalui Akta Parlimen. So, kita ditipu oleh Barat. Kita diberitahu bahawasanya sistem demokrasi sistem yang terbaik dalam dunia. Dan sistem autokrat ataupun sistem diktator ni ialah satu sistem yang jahat. Sistem yang
tidak adil. Yang sebenarnya demokrasi atau sistem demokrat yang tidak adil. Apabila majoriti di dalam US Congress mengundi untuk nak bom Iraq, alasan Iraq ni ada WMD, Weapons of Mass Destruction. So, mengikut demokrasi, proses demokrasi, Iraq dibom. Dan ramai orang mati, rakyat menderita, negara hancur. Akhirnya didapati tidak ada satu pun WMD. Rupanya Amerika tipu dunia. Amerika bohong. Amerika hanya nak hancurkan Iraq sebab Amerika nak minyak. Dan Amerika nak sekat Iraq dari jual minyak mereka ke China. Kalau Iraq dibenar jual minyak mereka ke China, maka China akan muncul sebagai the new economic power. Kuasa ekonomi yang terbesar dalam dunia. Jadi Amerika tak maulah. Amerika nak kekal sebagai kuasa ekonomi yang terbesar. Mereka tak mau China ni overtake. China ni mengatasi Amerika. Jadi Iraq menjadi mangsa, mereka bom Iraq semata-mata kerana mereka nak minyak Iraq dan mereka tak mau China dapat minyak Iraq. Itu demokrasi lah. Tindakan menghancurkan Iraq is a democratic process. Tapi tidak ada keadilan. Bukan saja bagi Iraq, tetapi bagi China dan bagi seluruh dunia Islam. So sekarang ni, kita ditipu, kita dibohong that the best system is a democratic system. No. Demokrasi is a bad system. Dan melalui kononnya demokrasi, menjorok belakang demokrasi, negara ataupun kerajaan boleh buat macam-macam benda yang tidak adil. Benda yang zalim dalam nama demokrasi. Dan tindakan tidak adil atau tindakan zalim tadi dihalalkan kerana ianya menjalani proses demokrasi. So we have been lied to, we have been boleh dikatakan ditipu oleh dunia barat. So sekarang ni, apa sistem yang lebih bagus untuk Malaysia? Sistem monarki? Bermaknanya absolute monarki, itu kita sudah hapuskan. Kita tidak boleh kembali ke sistem monarki. Yang kita ada sekarang ialah constitutional monarki, raja berperlembagaan. Dan kita telah tukar kepada sistem demokrasi. Sistem yang kita maknanya merasa is the best system in the world. Tetapi zaman Mahathir, masa Mahathir Perdana Menteri 22 tahun, Mahathir sudah tunjuk kepada dunia yang Malaysia ni tidak mengamalkan sistem demokrasi ala barat. We do not practice the Western form of democracy or democracy ala the West. Kita ni mengamalkan guided demokrasi. Dan ini Mahathir sudah secara terbuka telah terangkan kepada dunia. Guided demokrasi berbanding dengan absolute demokrasi, di mana absolute demokrasi itu memberi kuasa kepada kerajaan atau negara nak buat apa saja mereka suka, tak kisah benda ni zalim ataupun adil. Mereka boleh buat dalam nama demokrasi walaupun zalim. So Mahathir kata kita tidak mengamalkan the Western form of democracy or demokrasi ala barat. We have guided demokrasi, iaitu demokrasi terpimpin. Kita benar kebebasan bersuara. Tapi kebebasan bersuara ni bergantung kepada apa yang kerajaan benar dan apa kerajaan tidak benar. You have freedom of speech. As long as the government allow you freedom of speech. Kalau you nak kata sesuatu yang kerajaan tidak benar, maka kalau you kata benda tu, you ditangkap. Kita ada freedom of assembly. Tetapi terlebih dahulu perlu permit polis.
Kalau polis tak beri permit, maka perhimpunan kita perhimpunan haram dan kita boleh ditangkap. Kita ada kebebasan agama. Tapi hanya Islam saja dibenar mendakwah agama Islam kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam tidak dibenar mendakwah agama mereka kepada orang Islam. So our form of guided democracy is we guide you. Kita akan pimpin awak, kita akan tarbiyah awak, kita akan ajar awak apa yang dibenar, apa yang tidak dibenar, dan kita tidak memberi demokrasi atau kebebasan sepenuhnya macam di Barat. Macam di London ni, dia orang buat demonstrasi di England. Di London dia orang buat satu demonstrasi, mereka naik basikal beramai-ramai, beratus-ratus orang naik basikal. Mereka keliling bandar London, bogel. Seluar dalam tak pakai, baju dalam tak pakai. Totally naked, kecuali pakai kasut saja. Selain dari itu, bogel. Dan mereka berdemonstrasi ataupun naik basikal keliling London. Dan polis iring. Polis iring untuk keselamatan. Tapi kebenaran diberi. So, di dalam satu demokrasi seperti demokrasi Barat seperti di England, awak boleh naik basikal bogel tanpa pakai baju apa sekalipun, baik seluar dalam ke apa sekalipun, sebab ini hak awak. Hak awak naik basikal bogel. Dan beratus orang berdemonstrasi bogel dengan naik basikal. Itu demokrasi. Hak awak naik basikal bogel. Di Malaysia tak boleh. Kalau awak pakai bikini pun, kemungkinan akan ditahan oleh polis dan dibawa ke balai polis. Sebab awak dia hampir bogel dengan pakai seluar dalam. So our form of democracy is very different. In a way, our form of democracy is more a dictator form of demokrasi. Kita tidak ada demokrat. Mahathir bukan demokrat. Semasa Mahathir memerintah 22 tahun, he decides. Kita nak ada pandang ke timur. Kita nak ada wawasan 2020. Kita nak adakan Malaysia Incorporated. Kita nak adakan privatization. Kita nak adakan corporatization. Di mana syarikat atau badan kerajaan dikoperatkan seperti Tenaga Nasional, Telekom, Jabatan Bekalan Air, Petronas, dan banyak lagi dikoperatkan, corporatize. Ini keputusan Mahathir. Dia tak kisah kabinet sokong tak sokong, parlimen sokong tak sokong. Dia buat. Sebab bagi Mahathir, apa yang dia buat ni untuk kebaikan negara. Apa yang dia buat ni untuk kebaikan rakyat. So dia buat kerana ini keputusan Mahathir. Mahathir memerintah bukan sebagai demokrat, tapi sebagai diktator. Dan Malaysia maju. Bila berlaku kekecohan ataupun berlaku ancaman kepada keselamatan negara, Mahathir tangkap. Mahathir lancar operasi lalang. 100 lebih. 100 lebih orang ditangkap. Di bawah operasi lalang. You buat kecoh, saya tangkap. Saya ditangkap di bawah ISA. Saya dan 9 lagi orang aktivis reformasi. Termasuk Ezam Makno lah, Lokman Adam lah. Dan beberapa orang lagi kita ditangkap oleh Mahathir kerana kita timbulkan kekecohan. Bagaimana tentang kebebasan bersuara? Bagaimana tentang kebebasan untuk kita nak berdemonstrasi? Tak ada. Kebebasan awak, baik bersuara, baik demonstrasi, akan ditentukan oleh kerajaan. Kalau kerajaan kata boleh, boleh. Kalau kata tak boleh, tak boleh. That's it. Jangan cerita pasal demokrat atau demokrasi, sebab Malaysia tidak mengamalkan demokrasi. Malaysia mengamalkan guided demokrasi. Dan yang menentukan apa boleh, apa tak boleh ialah Perdana Menteri.
Bermaknanya, ringkas cerita, the Prime Minister is a dictator, is not a Democrat. Anwar Ibrahim perlu belajar dari ini. Malaysia sekarang dalam kekecohan. Macam-macam kekecohan. Kekecohan agama. Kekecohan perkauman. Kekecohan ekonomi. Ringgit Malaysia susut nilai. Pelaburan asing FDI menurun. Rakyat tengah susah. Rakyat tak cukup duit nak beli makan. Macam-macam. Krisis menghadapi Malaysia. Kita tak boleh ada Demokrat. Kita perlu ada diktator. Seorang Perdana Menteri diktator yang membuat keputusan, saya akan selesaikan semua masalah negara, masalah rakyat, masalah ekonomi, masalah FDI, masalah nilai ringgit. Saya akan selesaikan semua dan saya tidak akan bertolak ansur. Tak kisahlah orang nak kata apa, ini tindakan saya, keputusan saya dan buat. Macam Mahathir dulu. Kalau Mahathir perlu pack ringgit, dia pack ringgit. Dia tak peduli lah seluruh dunia condemn lah. Negara-negara lain semua pergi ke World Bank, IMF, Mahathir kata go to hell World Bank, IMF. Saya selesaikan Asian Financial Crisis, cara saya, bukan cara Barat. Saya tak peduli apa Barat cakap. Ini Anwar Ibrahim kena contohi. Anwar Ibrahim has to emulate Mahathir. Sejahat-jahat Mahathir pun, kalau kita nak kata dia ni jahat, Mahathir bukan Demokrat tapi diktator. Tapi yang penting, tindakan Mahathir berkesan. Dan Mahathir selesai dua krisis ekonomi terbesar. Krisis ekonomi tahun 85, krisis ekonomi tahun 97. Dua krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia atau yang melanda seluruh Asia, Mahathir berjaya mengatasi kerana Mahathir bertindak ikut apa yang perlu dan Mahathir tidak hirau tentang demokrasi ke, tentang public opinion ke, tentang ada ke Barat ni happy ke, not happy ke. Sekira Anwar Ibrahim nak selamatkan Malaysia, Anwar Ibrahim kena fikir sekarang. Forget about being a Democrat. Become more of a dictator. And do what needs to be done. Ringkas cerita, you have to break the shell to fry the egg. Itu tidak boleh dielak. Assalamualaikum. Salam sejahtera.